Okey, baik. Kalau katakan kamu, okey, nak lihat kembali video-video ini memang ada dalam channel YouTube cikgu ya. Kamu akan kena tengok baliklah. Okey. Dan jangan tengok lama-lama. Jangan tengok lama-lama. Bukan apa, kan tengok lama-lama sekarang korang akan tengok cikgu ni cikgu ke John Wick. Kan. Kan ada pula yang bahaya itu cikgu tak nak cakap, Husna Fazil yang cakap. Husna Fazil yang cakap. So jangan tengok lama-lama. Okey, baik. Okey. Baik, bahaya bahaya. Tadi memang betul. Kalau kita lihat orang-orang yang ada rupa ni, contoh macam pelakon-pelakon kan, kita tengok lama-lama pun rasa macam okey macam okey baik Haras macam kau, okey baik Haras, baik. Baik. Ya kan je, ya kan je. Ya ya ya. Ya. Okey, baik. Okey. Ya ya Haras, ya ya. Okey, baik. Okey, bab ini alah, jangan sentap Haras. Jangan sentap Okey, baik, kita sedikit buat pengulangan sedikit berkaitan dengan bab ni. Bab ni memang luas dan juga bab ini memang agak dry, cikgu faham. Okey, tapi okey, kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun jadi. Orang kata muka macam Kurt Cobain. Kurt Cobain ke Cicak Cobain? Cuba kau dengar betul-betul. Kurt Cobain ke Cicak Cobain? Okey, baik. Okey. Ya, betul. Bab ni sesuai jadi kajian kes. Betul, bab ini tidak ada storyline. Sebab itu dia agak dry sikit. Okey, dia agak dry. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, mana yang kita boleh ingat, kita ingat. Okey, mana yang kita boleh ingat, kita ingat. Alright. So, kita tahu bahawa pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial di mana kita telah lihat tentang ciri-ciri ekonomi moden yang telah diperkenalkan oleh barat, seperti ciri-cirinya seperti modal yang besar, kemudian juga tanah yang luas, begitu juga penggunaan teknologi moden, penggunaan buruh yang ramai serta pengeluaran dalam skala yang besar. Dan itu telah kita lihat dari sudut modal tentang perlombongan dan juga pertanian komersial. Pertanian pun banyak diorang invest modal mereka. Okey. Kemudian juga dari sudut teknologi, kita telah lihat bagaimana mereka menggunakan teknologi seperti kapal korek untuk perlombongan dan juga pertanian. Mereka menggunakan pelbagai teknik seperti teknik sistem e-bedem dalam penorehan getah. Buruh. Begitu juga mereka telah membawa buruh yang ramai, iaitu buruh daripada China dan daripada India untuk bekerja di ladang-ladang getah serta juga di perlombongan di lombong-lombong biji timah. Banyak. Kemudian mereka buat secara besar-besaran. Sekali buat, kalau pertanian perlombongan mereka akan buka secara banyak dan secara besar-besaran. Dan mereka akan menggunakan tanah dengan banyak sekali untuk apa? Untuk pertanian. Kemudian kita lihat tentang bagaimana barat mentadbir berkaitan dengan ekonomi, iaitu mereka telah memperkenalkan undang-undang, membentuk jabatan-jabatan dan agensi kerajaan serta mewujudkan syarikat-syarikat perwakilan asing. Itu yang banyak digunakan oleh kerajaan British di negara kita. Kemudian kita lihat juga mereka telah wujudkan sistem keuangan dan insurans dan juga mereka telah memperkenalkan satu kesan yang baik iaitu mereka telah memperkenalkan sistem pengangkutan seperti kereta api, mereka telah memperkenalkan jalan raya, kemudian juga pengangkutan udara dan laut, dan juga menyediakan kemudahan-kemudahan pelabuhan serta telekomunikasi. Memang banyaklah. Memang banyak. Dan kesan sosial yang kita lihat baru-baru ini iaitu akibat daripada perkembangan ekonomi negara kita ini, maka telah wujudnya bandar-bandar baru seperti Kuala Lumpur, Seremban, Taiping dan juga di Sarawak ada Kuching dan juga di Sabah ada Jesselton. Dan seterusnya kita telah lihat wujudnya masyarakat berbilang kaum iaitu orang Melayu, orang Cina dan juga orang India, orang Melayu di kawasan kampung, orang Cina di kawasan bandar dan orang India tertumpu di kawasan ladang. So hari ini kita nak sambung dengan pendidikan. Pendidikan ya. Jadi inilah dia.
Okey, sekolah-sekolah vernacular. Perkembangan pendidikan. Bila barat saja datang, okey, mereka telah memperkenalkan pendidikan iaitu sekolah vernacular. Baik. Apa itu vernacular? Okey, boleh jawab pada cikgu tak? Apa itu vernacular? Macam satu sekolah tapi satu bangsa saja. Are you sure? Are you sure? Ya. Ya kot. Okey. Ada yang lain? Ada tak? Okey, ada tak? Apa maksud vernacular? Okey, ada sesiapa boleh jawab? Okey. Baik. So kalau kita lihat ada yang menjawabnya seperti binocular. Binocular tu lain, vernacular lah. Cikgu saya nak tanya, kalau yang Iban Melana tu semua tu memang masyarakat asal atau macam Cina dengan India dibawa masuk? Okey. Sebenarnya orang-orang Melanau, Iban apa semua tu itu memang masyarakat masyarakat asal. Masyarakat asal di kawasan Sarawak Sabah. So kalau ada yang Cina dan India di kawasan Sabah Sarawak tu itu mereka memang dibawa masuk. Mereka memang dibawa masuk. Itu beza dia. Itu beza dia. Baik. So kalau kita lihat untuk pengetahuan kamu, vernacularnya, sekolah vernacular. Vernacular, maksudnya apa tahu? Kalau kita lihat vernacular iaitu sekolah vernacular bermaksud apa tahu? Sekolah yang menggunakan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Itu maksudnya. Sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Contohnya, kalau sekolah vernacular Melayu, maknanya gunakan bahasa Melayu. Kalau sekolah vernacular Cina, maknanya menggunakan bahasa Cina dalam pembelajaran dia. Dan kalau sekolah Tamil, dia akan menggunakan bahasa Tamil dalam sekolahnya. Itu yang dikatakan sekolah vernacular. Boleh faham itu maksud sekolah vernacular. Okey. Baik. So, kita lihat mula-mula dulu iaitu sekolah vernacular. Bahasa pengantar tu macam mana? Bahasa untuk perantaraan. Maknanya antara guru dengan murid-murid, dia guna bahasa apa? Bahasa untuk berkomunikasi dengan para pelajar. Kalau sekolah Melayu, dia gunakan bahasa Melayu lah sebagai bahasa pengantar, bahasa pengajaran, bahasa pembelajaran. Buku pun tulis bahasa Melayu. Kemudian bercakap pun bahasa Melayu. Tapi kalau sekolah vernacular Cina, bahan-bahan buku semua pun bahasa Cina, tulisan Cina. Kemudian guru-guru yang mengajar pun menggunakan bahasa Cina. Itu sekolah vernacular Cina. Kalau sekolah vernacular Tamil, maknanya mereka menggunakan buku-buku tulisan Tamil, tulisan India. Dan juga berbahasa Tamil. Nampak tak perbezaan dia? Itu yang dikatakan bahasa pengantar. Boleh faham tak macam sekarang lah. Tak macam sekarang. Sekarang ni kita campur kan. Kita campur. Jadi semua guna bahasa Melayu. Dulu tak. Dulu diasingkan. Diasingkan mengikut kaum dan juga mengikut bahasa. Sebab tu kalau kita lihat, sekolah vernacular Melayu ini. Sekolah Melayu pertama di negara kita ialah Sekolah Melayu Gelugur. Gelugur di mana ni? Iaitu di Pulau Pinang. Dibuka pada tahun 1819. Tak ada. Subjek BI tak ada. Tak ada subjek BI tak ada. UPSR pun tak ada. Sekolah Melayu pertama ialah Sekolah Melayu Gelugur di Pulau Pinang, dibuka pada 1819. Dan problem is British memang tak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. Nampak tak? Punyalah dengkinya British terhadap orang Melayu, tak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam bidang pendidikan. Dan sekolah vernacular Melayu ni hanya memberi orang Melayu iaitu asas untuk membaca, asas membaca, asas untuk menulis dan mengira. Cukuplah tu. Itu sekolah Melayu. Sekolah Melayu. Dendam ni kat British.
British tidak ambil peduli tentang pendidikan orang Melayu. Sekolah vernacular Cina pula, iaitu sekolah vernacular Cina, masyarakat Cina membuka sekolah. Masyarakat Cina sendiri membuka sekolah mereka di kawasan bandar. Okey. Betul tu. Ataupun di tempat tinggal mereka lah. Yes, okey. Macam mana tu? Itulah. Kurikulum ataupun kita kata sebagai silibus pembelajaran. Silibus pembelajaran ataupun kurikulum di sekolah vernacular Cina ini berorientasikan ataupun menggunakan kurikulum dari Cina. Dan guru yang mengajar, guru dan buku-buku teks juga dibawa dari negara Cina. Nampak tak? So, masyarakat Cina di negeri-negeri selat, iaitu di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris. Itu masyarakat Cina di negeri selat. Nampak tak? Itu jenis pendidikan vernacular. Dan untuk sekolah vernacular Tamil, kamu tengok pendidikan Tamil terbatas di sekolah rendah sahaja. Itu pendidikan Tamil tau. Kurikulum dia, buku teks dia, guru-guru yang mengajar semua dibawa dari India. Dan British telah memperkenalkan Ordinan Buruh pada 1912 yang mewajibkan majikan ladang mendirikan sekolah Tamil di ladang. Okey, lagi kesian, betul, lagi kesian. British racist ke? British memang macam tu apa? Memang racist apa? Dan kalau kamu lihat banyak-banyak sekolah ni, sekolah Tamil lah sekolah yang paling kesian. Sebab apa tahu? Dalam sekolahnya dalam ladang getah. Kemudian awal tahun penuh. Biasanya ada 5 kelas, 6 kelas semua kan. Akhir tahun kan, satu kelas 3 orang, 4 orang, 5 orang je. Awal-awal tahun je penuh. Menjelang akhir tahun tinggal 3-4 orang je dalam satu kelas. Kenapa? Kerana ramai yang bila tanya, mana ini, mana itu, mana ini, mereka tolong bapa dia, mak dia pergi menoreh getah. Nampak tak? Jadi memang orang kata apa, kesian. Memang kesian. Okay. Dan sekolah yang maju pada zaman itu sekolah Inggeris lah. Okay. Sekolah Inggeris lah paling maju. Dan sekolah Inggeris pertama ialah Penang Free School. Yang dibuka pada tahun 1816 di Pulau Pinang, dan pada tahun 1826 Melaka Free School dibuka di Melaka, dan kebanyakan sekolah Inggeris didirikan di bandar-bandar. Okey, baik, bagus soalan Hash Brown. Okey. Baik, dia kata, cikgu, free school ni maknanya sekolah ni free ke? Okey, bagus soalan tu. Baik, free ni maksudnya sekolah itu bebas. Maknanya Penang Free School maknanya sekolah bebas untuk semua kaum. Maknanya Penang Free School ni bukan saja ada orang putih, tetapi orang Melayu pun ada, orang Cina pun ada, orang India pun boleh masuk. Dia terbuka lah, maknanya free ni terbuka. Penang Free School maknanya sekolah terbuka di Penang. Terbuka untuk semua kaum. Sebab itu, kalau untuk pengetahuan kamu, siapa ni? P. Ramlee sebenarnya datang, dia bersekolah di sekolah Penang Free School. P. Ramlee ada yuran tapi tak banyak lah. Saya nak dengar Piramli cakap bahasa Inggeris lah. Nak gelak. Oh ya ke? Ya betul, PDP dalam Inggeris lah. Ya betul, PDP dalam Inggeris, yes. So itu Penang Free School. Dan pada tahun 2016, 2016 no. Baru-baru ini 2019 cikgu ada pergi ke Penang dan cikgu bergambar di depan Penang Free School itu, dan mereka telah menyambut, sekolah itu telah menyambut usia 200 tahun. Bayangkan daripada 1816 hingga 2016. Okey, genap 200 tahun sekolah tu ya. Memang bangunan dia memang lama. Sampai sekarang ada lagi ke? Ada lagi dan masih lagi beroperasi sebagai sekolah. Okeylah, nanti bila saya bisa saya nak hantar anak saya pergi situ. Kan? Dah plan ada anak lah sebenarnya. Okey, baik.
Tak lah. Masa saya kalau lah ada rezeki. Sebab saya Okey. suka supaya benda-benda zaman sejarah dulu kena dikenangkan sampai sekarang. Nanti pupus. Okey. Setuju pendapat tu. Okey, awal no plannya. Ya, awal benar plannya ya. Okey, baik. Tak apa. Okey. Baik. So, kebanyakan sekolah Inggeris memang didirikan di bandar dan lulusan. Okey, kita tengok sesiapa yang lulus sekolah Inggeris ini berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Boleh further study dekat luar negara. Dan mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang apa tahu? Pentadbiran dan kejuruteraan. Dan lulusan sekolah Inggeris inilah akan diberi keutamaan untuk menjawat jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan. Mungkin ada yang bertanya ke, cikgu menjawat tu apa? Okey, menjawat itu iaitu memenuhi jawatan. Menjawat perkataan asal dia jawat. Menjawat jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan. So itu sekolah Inggeris. So wujudnya 4 jenis sekolah ini. Okey. Dan kalau kita lihat selepas beberapa puluh tahun kemudian barulah diwujudkan. MCKK, College Melayu Kuala Kangsar. Cikgu rasa kita ada pelajar daripada MCKK. Sila tulis saya dalam group chat. Ada tak pelajar yang datang daripada MCKK? Siapa MCKK sila mengaku. Tak apa, kita nak just borak-borak je. Anyone here? MCKK? Ada tak? Kalau ada pun diam je, tak nak mengaku Amirah, sudahlah tu Amirah, kan? Sudahlah tu Amirah, kan? Cikgu tahu kamu daripada mana. Okey. Okey. Baik. Tak apa. Cikgu rasa form 1 kot. Form 1 yang ramai MCKK. Budak-budak form 1 dalam kelas online. Okey, so Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan pada tahun 1905 untuk memberi pendidikan kepada anak-anak raja dan bangsawan-bangsawan Melayu. Dan matlamat British untuk melahirkan pentadbir Melayu, maknanya orang-orang yang boleh menjadi pentadbir-pentadbir yang berpendidikan Inggeris. Berpendidikan Inggeris ya. Dan lulusan MCKK ni ataupun lulusan Kolej Melayu Kuala Kangsar ini berpeluang menjawat jawatan dalam pentadbiran British. Hebat Kalau orang-orang yang keluar daripada MCKK ni hebat. Okey. Dan satu lagi MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris. So ini di Tanjung Malim di mana kalau kita lihat pembukaan sekolah vernacular Melayu dan aliran Inggeris menyebabkan British mendirikan beberapa buah maktab perguruan. Yes, sekarang dipanggil UPSI. Okay, University Perguruan Sultan Idris, UPSI. So maktab ini tujuan dia untuk apa tahu? Untuk melatih bakal guru sebelum dihantar untuk mengajar di sekolah. Okey, itu dipanggil UPSI, bukan epoxy pandai, UPSI. Maktab Perguruan Sultan Idris ini dibuka pada tahun 1922 di Tanjung Malim, Perak. Dan Maktab Perguruan Melaka RBT Maktab Perguruan Perempuan Melaka ditubuhkan pada tahun 1935 untuk melatih guru-guru perempuan. Itu MPSI. Projek tak buat lagi okey. Pendidikan di Sarawak pula, terdapat di Sarawak lain terdapat lebih daripada 20 buah sekolah didirikan oleh mubaligh. Kalau ada yang bertanya, cikgu, mubaligh tu apa? Mubaligh tu maksudnya pendakwah-pendakwah Kristian. Pendakwah-pendakwah Kristian, dia orang yang membuka sekolah dan sebab itu mereka menggunakan nama-nama seperti Saint Thomas di Kuching, Saint Joseph, kemudian sekolah Saint Paul dan juga Anglican St. Augustine School di Betong, iaitu di Sarawak, dan sekolah St. Mary dan sekolah St. Teresa di Kuching, untuk memberi pendidikan kepada anak-anak perempuan. Tabligh lain, mubaligh lain, tabligh lain lain. Sekolah Melayu pertama ialah iaitu sekolah Abang Kasim di Kampung Jawa, Kuching.
Dan Government Lay School ataupun Sarawak National College ditubuhkan di Kuching, dan Madrasah Melayu iaitu Malay College, ditubuhkan untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah dan native officer, maknanya pegawai-pegawai kaum, pegawai-pegawai daripada keturunan kaum asal. James Brooke ni kira bagus juga sebenarnya lah. Dia bagus, memang betul bagus. Abang Kasim tu siapa? Abang Kasim tu bukan abang siapa-siapa. Abang Kasim ni memang nama orang. Sebab itu kalau kamu tengok, orang-orang Sarawak, orang-orang Melayu Sarawak, dia banyak nama menggunakan abang. Abang Kasim, Abang Abdullah, dia ada keturunan-keturunan jugalah. Kalau yang perempuan banyak menggunakan dayang. Kan, dayang itu, dayang ini, dayang ini, dayang, banyak guna nama dayang. Dia macam gelaran jugalah. Okay. Yes, itu di Sarawak. Bukan kakak kakak-kakak lah. Okay. Sayang, dayang, bukan sayang. Engkau telinga kan. Okay. Baik, pendidikan di Sabah. Kita lihat Mubalik Kristian mendirikan sekolah Inggeris seperti sekolah Saint Mary dan juga sekolah lelaki Saint Michael. Malah SBUB di Sabah membuka sekolah Melayu iaitu di Papar dan juga di Kota Belud di Sabah. Maknanya bagus juga SBUB ni. Bagus juga sebenarnya memberikan pendidikan. Saint tu apa cikgu? Saint ni sebenarnya adalah orang-orang yang suci lah. Dalam agama Kristian dia dipanggil orang-orang yang suci. Dan kebiasaannya saint itu dikaitkan dengan sahabat baik 9 orang ke 12 orang sahabat baik kepada Jesus Christ. Sahabat baik kepada Jesus Christ. So ada 9 orang, lebih kurang macam itulah. Sekolah Katolik ke? Sekolah-sekolah ajar biasa, tapi dia gunakan bahasa Inggeris dan ada sedikit unsur-unsur agama Kristian lah. Ada, memang ada sikit lah. Macam tu. So itu di Sabah dan di Sarawak. Baik. Bagaimana dengan kesihatan? Tadi itu pendidikan. Kesihatan macam mana pula cikgu? Bagusnya British ini apabila banyaknya penyakit berjangkit. Akibat apa tahu? Kedatangan buruh asing, pembukaan kawasan hutan, pembinaan pertempatan baru dan kekurangan bekalan air bersih menyebabkan munculnya banyak penyakit berjangkit. Jadi British telah membangunkan perkhidmatan perubatan untuk mengawal penyakit-penyakit ini. Sebagai contoh, Negeri Melayu. Bagus, memang bagus sebenarnya. Negeri-Negeri Melayu. Hospital kerajaan yang pertama dibina di Taiping, Perak. Hospital Taiping sampai sekarang ada lagi dan pada akhir tahun 1890-an, British telah mendirikan hospital di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Malah hospital KL pun dibina pada tahun 1904. Yes. Maknanya kita boleh kata bahawa British ni sebenarnya dia ambil banyak daripada kita, tapi dia bagi sikit-sikit pada kita balik. Dia bagi sikit-sikit kemajuan lah. Betul, yelah nanti buruh sakit siapa nak menolong? Betul. Siapa yang nak melombong? So mau tak mau kena sediakan hospital juga. Itu British buat. Dan tujuan penubuhan hospital adalah untuk merawat buruh-buruh asing yang bekerja di lombong dan estate serta memberi perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Maknanya ada dua sebab kenapa kerajaan British membina hospital. Iaitu untuk merawat buruh-buruh asing ini dan juga memberi perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Dan pada tahun 1900 British menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan di KL iaitu memberi penyelidikan kepada penyakit-penyakit tropika, iaitu penyakit beri-beri dan juga malaria, demam malaria dan beri-beri, cirit birit dan sebagainya lah. Itu kajian dia orang. So daripada situ masyarakat berubah. Pilihan masyarakat telah berubah daripada rawatan kaedah tradisional berasaskan alam semula jadi kepada rawatan moden. Kalau tidak dulu, asal sikit-sikit je bomoh. Asal sikit-sikit je bomoh. Sakit sikit bomoh. Sakit kepala bomoh. Sakit perut bomoh. Semua bomoh.
Okey. Tetapi bila British menyediakan hospital, maka sedikit demi sedikit okey, masyarakat berubah untuk mendapatkan mendapatkan perkhidmatan rawatan moden. Sakit hati bomoh Macam mana ayat tu? Sakit hati bomoh ke ataupun sakit hati bomoh tu? Ke macam mana Hasna? Kena reject bomoh. Yes, okey. Baik. So, di Jalan Yap Kuan Seng okey. Okey, yang Yap Kuan Seng, seorang kapiten Cina Kuala Lumpur telah membina Hospital Tung Shin, Pui Shin Tung di Jalan Sultan pada tahun 1881, dan hospital ini adalah hospital persendirian, dan ada juga hospital persendirian lain dibina oleh Tauke Lok Yu di Serendah dan Tauke Lok Chin Keng iaitu di Sepang. Dan untuk pengetahuan kamu, Hospital Tung Shin ni masih ada sampai sekarang, iaitu di kawasan Pudu. Kalau kamu pergi ke KL, okey, kawasan Pudu Raya memang ada Hospital Tung Shin ni sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Okey. Cikgu mendengar laungan azan, azan asar, so kita berhenti sekejap untuk menghormati laungan azan ya. Kita berhenti sekejap. Engkau
Okey, baik. Kita baru saja berhenti rehat sebentar untuk menghormati azan dan kita dah sampai ke muka surat yang terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan pendidikan dan kita tahu bahawa ada beberapa hospital telah pun dibuka, seperti di kawasan-kawasan di Selangor, di Taiping, dan salah satunya iaitu Hospital Tung Shin. Dan ada yang bertanya, Tung Shin tu siapa cikgu? Baik, Tung Shin ni adalah nama yang diberikan oleh Yap Kuan Seng. Dan jangan tanya cikgu kenapa dan siapakah Tung Shin. Cikgu tak tahu. Mungkin itu adalah mungkin nama seseorang atau mungkin ada maksud lain. Jadi mungkin kalau katakan ada pelajar-pelajar yang mungkin Cina, mungkin boleh bagi tahu cikgu, yang boleh berbahasa Cina apa itu Tung Shin, mungkin boleh bagi tahu cikgu. Dina Maira ke? Ataupun mungkin juga siapa lagi yang ada dalam kelas ini, Maira, dan juga boleh bagi tahu cikgu apa maksud Tung Shin sebenarnya. Baik. Selain daripada itu, di Pahang kalau kita lihat ya. Di Pahang, hospital persendirian telah dibina oleh F.E. Maynard, iaitu kontraktor syarikat perlombongan Chong Heng Kongsi dan Pahang Consolidated Company and Black Tin Mining Company. Dan pada tahun 1890-an, Sanitary Board ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan bandar Kuala Lumpur. Ingat nama tentang Sanitary Board sebab selalu juga cikgu jumpa soalan ini dalam soalan objektif. Sanitary Board ni ya. Baik. Kemudian pada tahun 1911, Sanitary Board ini bertanggungjawab menjaga kebersihan bandar, manakala Jabatan Kesihatan akan mengawasi aspek kesihatan penduduk bandar. Dan di Sarawak, semasa dinasti Brooke, hospital dibina di Kuching, dan hospital di Miri juga dibina oleh Sarawak Shell Oilfields Limited. Dan pada tahun 1925, Hospital Raja Brooke Memorial dibina menjadi tempat penempatan pesakit-pesakit kusta bagi seluruh Borneo. Kusta ni apa cikgu? Kusta ni adalah sejenis penyakit kulit di mana kalau kamu kena pada kamu, dia akan menyebabkan kulit kamu jatuh dan dia menggelupas. Dan penyakit ini adalah penyakit berjangkit di mana orang-orang yang pesakit kusta ni memang tak ada ubat, tapi caranya ialah diasingkan. Dan diasingkan tu sampai, ya betul, sama. So diasingkan sebab dia boleh berjangkit. Berjangkit ya. Di Sabah, kalau kamu lihat William Hood Treacher, iaitu Gubernur pertama SBUB, membina hospital di Kota Kinabalu, Sandakan, Beaufort, Tawau dan Kudat, dan perkhidmatan dispenseri juga telah diwujudkan di Tambunan, Kota Belud dan bandar-bandar yang lain. Kalau ada yang bertanya apa itu dispenseri? Dispenseri ni sebenarnya bermaksud iaitu penyediaan perkhidmatan pembekalan ubat. Macam farmasi lah. Tapi daripada pihak kerajaan. Ubat percuma. Nampak tak? Jadi bagus. Maknanya, kita kata apa tahu? Dari sudut keuntungan ekonomi, memang British ni kaut cukup-cukup. Tapi daripada sudut penyediaan perkhidmatan, ada kalanya kita perlu berikan sedikit kredit lah. Kerana mereka tak meninggalkan kita dengan dengan penindasan, tetapi memberikan kita juga pelbagai jenis kemajuan dan kemudahan. So ada pro and cons lah kat sini ya. Ada pro and cons. Baik. Kemudian yang terakhir kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan penjara. Pembinaan penjara di mana kita tahu bahawa Francis Light, nama ni lagi, kan? Nama ni dengar je Francis Light, nyampah kan? Francis Light menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat menempatkan banduan dari India. Malah SHTI menjadikan banduan sebagai tenaga buruh murah untuk membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, jalan kereta api dan juga penjara. Dan banduan dari India ini telah ditempatkan di Fort of Cornwallis
di Pulau Pinang. Okay, yang inilah. Ada lagi sampai sekarang ni, Fort Cornwallis ni ada lagi. Dan cikgu rasa cikgu pernah bagi tahu kot. Rasanya tahun lepas, cikgu ada pergi pada Fort Cornwallis ni tau. Okay, di bahagian belakang, cikgu ronda seorang-seorang. Okay, waktu tu nak dekat pukul 6 lebih petang. Kemudian cikgu pergi bahagian belakang, bahagian atas tu. Okay, kemudian ada satu bunkers tau. Bunkers tu tempat simpanan senjata lah. Tapi dia terbuka. Jadi cikgu rasa macam okay, tak ada orang ni, cikgu seorang je pergi kan. So cikgu rasa macam okay, nak tengoklah dalam tu. Cikgu pun masuk, cikgu buka kan. Dia memang hanya bunkers, kemudian ada ke kanan ni memang ruang untuk simpanan senjata tau. Jadi bila cikgu masuk, cikgu tengok kanan kan. Ya betul, tempat tu dekat dengan laut. Dia menghadap laut. So bila cikgu masuk, cikgu tengok kan, tak ada apa-apa pun. Tapi suddenly kan, meremang bulu roma ni. Meremang bulu roma ni dengan meremang pun semua kan. Cikgu cakap, ush, tempat ni kuatnya. Ya, maknanya kalau kita pergi ke suatu tempat, kalau kita rasa meremang bulu roma kita tiba-tiba kan, means ada. Dia ada kat situ. So, cikgu bila dah rasa meremang kan, cikgu cakap, okay. Okay, so cikgu cakap apa? Okay, sorry. Minta maaf. Okay, aku keluar dulu. So, cikgu pun keluar balik. Dan terus belah. Jin terconfuse tak? Okay, belah. Ingatkan dia tinggalkan cikgu kat situ. Rupa-rupanya cikgu balik hotel. Okay, balik hotel. Kemudian sampai ke hotel, wife cikgu semua ada. Okay. Kemudian kita tidur. Malam tu, okay, anak cikgu bangun nak pergi toilet. Dia nampak ada seorang budak kat tepi, dekat tepi meja makan. Ada budak. Dia budak tu warna hijau. Budak tu warna hijau. So, anak cikgu nampak macam tu, hantar kau lah. So, dia ambil apa semua, kemudian balik tidur. Okay. Kemudian cikgu sendiri, okay, tengah makan-makan kat meja makan malam tu, okay, cikgu nampak dekat tepi meja makan ada cermin besar tau. Tapi cikgu nampak ada satu bentuk hitam kat tepi cermin. Saya tengok makan, apa tu? Kan? Dia macam apa tu? Kan? Lepas tu bila cikgu pergi balik, okay, mungkin ada benda tu mengikut. Mengikut cikgu. So cikgu cakap, dah. Keluarlah, jangan ikut aku balik. Keluar. Macam tu. Yes. Dia mengikut. Jadi pesanan cikgu, kalau katakan kamu pergi ke tempat-tempat macam tu, okay, berhati-hati. Okay, berhati-hati. Dapat tidur tak? Dapat. Tidur-tidurlah, penat kan? Penat berjalan, tidur. So alhamdulillah tak ada apa-apa lah kan. Tapi cikgu tahu ada. Okay. Orang Majlis Merah, ya. Tak ada, dia memang tak ada. Senjata, tempat tu kosong. Okay. Okay, tempat tu kosong. Tetapi dia ada something like, kita tak nampak apa-apa, tapi kita rasa dia ada. Bila meremang bulu roma, kita rasa macam, ush, lain macam rasa ni. Kita rasa, ush, kenapa ni kan? Kita tahu dia ada. Jadi kita pun kata, okay, kita keluar balik lah. Okay, yes. Dia tempat tu betul-betul dia menghadap laut di atas bukit, dan di tepi-tepi dia tu, di luar tu ada meriam-meriam lah, yang menghala ke laut. Itu di Fort Cornwallis. Pengalaman cikgu ya. Pengalaman cikgu sendiri. Okay. Alhamdulillah lah kan. Tak ada apa-apa gangguan lah. Okay. Rasanya tak boleh dah. Tak boleh guna dah. Baik. Kemudian selain daripada Fort Cornwallis sebagai penjara Taiping juga dibina ya. Dan selepas penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, penjara tersebut dijadikan pusat penahanan banduan yang menjalani hukuman lama bagi negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. So itu di penjara Taiping. Itu satu lagi penjara yang memang boleh tahan jugalah dia punya kerasnya lah keras penjara Taiping ni. Dan di Sabah Sarawak pada 1890 dinasti Brooke membina penjara Sibu yang dikenali juga sebagai rumah pasung, maknanya rumah hukuman untuk para pesalah. Dan rumah pasung telah ditadbir oleh pegawai daerah. Dan The Square Tower dibina pada 1879 bagi menempatkan pesalah yang dijatuhi hukuman. The Square Tower. So itu berkaitan dengan pembinaan penjara dan juga pembinaan hospital yang disediakan oleh British. Dan juga kita telah lihat tentang berkaitan dengan pendidikan. Dan dengan itu maka tamatlah
bab yang ke-6 ini. Alhamdulillah. Besarnya bab ni kan. Dan sebelum kita sebelum bertanya apa-apa, mungkin kamu ada sebarang soalan, okey, suka untuk